Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Kesempurnaan Wuduk dan Salat. Baik, kita sampai muka surat 97. Berapa? Oh, lebih dah. Muka surat 104. Membaca isti'azah dan basmalah. Muka surat 104 membaca isti'azah dan basmalah. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Adakah membaca isti'azah tu sunat dilakukan sebelum baca Fatihah? Itu persoalan. Allah Ta'ala menyatakan apabila wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu membaca Quran, berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Surah An-Nahl, surah yang 16 ayat 98. Maka dengan sebab itu diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca isti'azah setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca Fatihah. Jadi daripada situ menunjukkan kepada kita bahawa sunat untuk kita membaca isti'azah. Lepas kita baca doa iftitah, lepas takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Lepas dia baca doa iftitah, sebelum kita nak baca Fatihah, maka sunat terlebih dahulu kita membaca isti'azah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu, orang yang menunaikan salat disunatkan membaca isti'azah setelah doa iftitah, iaitu dengan dia membaca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang direjam. Atau boleh juga membaca sebagaimana yang sering kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah satulah. Sama ada kita membaca A'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim ataupun kita baca A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Baca tu dengan suara yang perlahan. Baca dengan suara yang perlahan. Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa makna A'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim, maksud dia apa? Aku berlindung dan bersandar dan memohon pemeliharaan Allah daripada godaan dan gangguan syaitan. Syaitan ni memanglah dia nak menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama syaitan sedemikian kerana dia dijauhkan daripada kebaikan ataupun rahmat daripada Allah Taala. Ar-Rajim pula maksud dia yang direjam, yang dikutuk. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Jadi maknanya, tuan-tuan, sunat untuk kita setiap kali kita nak baca Fatihah, kita baca dulu. Baca dulu dengan secara perlahan, suara perlahan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ataupun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lepas kita baca isti'azah, barulah kita baca Fatihah. Baik, persoalan. Adakah membaca basmalah pada permulaan Fatihah itu satu kewajipan? Nak kena baca tak bismillah? Baik, untuk menjawab persoalan nak kena baca ataupun tidak bismillah sebelum Fatihah, kita kena tahu juga bahawa apakah bismillah itu satu ayat daripada surah Fatihah.
Perkara ini memang menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada mazhab kata tak. Macam mazhab Hanafi. Dia kata bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa bismillah satu ayat daripada Fatihah. Itu beza dia. Sebab itu mazhab Hambali, Maliki juga yang menyatakan bahawa bismillah ni bukan satu ayat daripada Fatihah, maka pandangan mazhab tersebut bismillah dibaca secara perlahan walaupun dalam solat jahar. Solat jahar ni solat apa? Solat yang dibaca kuat, solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Tapi oleh kerana pandangan mazhab tersebut menyatakan bismillah ni bukan satu ayat daripada Fatihah, sebab Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dengan sebab itu, dalam mazhab tersebut, bismillah ni sunatnya baca. Jadi baca pelannya, walaupun solat maghrib. Dengan dengar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dengar tu. Dia baca ada bismillah, dia baca pelannya. Kan? Tapi bagi dia sunat. Kalau dia tak baca pun tak apa. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, oleh kerana mereka bukan mazhab Syafi'i, mereka bermazhab Hambali, kita tak dengar pun bacaan bismillah mereka. Kita terus mendengar bacaan mereka, terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu pandangan mazhab tersebut. Ini benda merupakan perkara khilafiyah. So, tak ada masalah. Tak ada masalah. Adapun mazhab Syafi'i, kita berpegang bismillah itu satu ayat daripada surah Fatihah. Antara dalilnya, tuan-tuan, kalau kita buka mushaf Al-Quran, tuan-tuan kalau ada mushaf Al-Quran, tuan buka. Tuan-tuan tengok surah yang pertama dalam Quran, surah Fatihah. Tuan-tuan tengok. Lepas Bismillahirrahmanirrahim, dia letak nombor 1. Dia letak nombor 1. Maknanya dalam mushaf pun, Bismillah tu ayat yang pertama. Hanya dalam surah Fatihah saja letak nombor 1. Adapun surah yang lain tak ada. Surah Al-Baqarah contohnya, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor. Alif Lam Mim baru nombor 1. Surah Baqarah kan? Tapi surah Fatihah ada. Surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Maka itu antara alasan juga yang menunjukkan bahawa Bismillah itu salah satu ayat daripada surah Fatihah, maka dia kena baca. Kalau solat baca perlahan. Solat baca kuat, maka baca kuat. Yang kata Bismillah ni. Tetapi isti'azah tadi, dia memang baca pelannya, tak kira solat kuat ke, solat baca pelan ke, dia baca pelannya. Sebab dia sunat je. Tapi yang kata Bismillah ni, oleh kerana dalam mazhab Syafi'i, dia termasuk salah satu ayat daripada surah Fatihah, maka dia kena baca. Tak boleh tak baca. Maka dengan sebab itu, setiap orang yang menunaikan solat diwajibkan baca basmalah pada permulaan Fatihah, kerana basmalah merupakan ayat pertama daripadanya. Perkara tersebut berdasarkan hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu membaca Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah itu Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayatnya. Itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau membaca Fatihah lalu dia membaca ayat, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surah Al-Hijr itu maksud ayat tersebut. Lalu dia berkata, itulah Fatihatul Kitab dan Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada 7 ayatnya. Itu disebut oleh Ibnu Abbas. Maka ini juga menunjukkan satu lagi dalil yang menunjukkan Bismillah ni salah satu daripada ayat surah Fatihah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Anas pernah ditanya mengenai bacaan Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, bacaan Nabi itu mengandungi mat dipanjangkan, iaitu memanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan daripada Ummu Salamah, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Ini antara dalil-dalil yang kita
nyatakan dan bagi mengukuhkan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa bismillah ni merupakan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah serta yang lain bahawa Nabi SAW menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Nabi baca kuat. Oleh yang demikian, menurut ulama mazhab Syafi'i, bacaan basmalah dibaca dengan suara nyaring sebagaimana bacaan ayat surah Fatihah yang lain ketika mana menunaikan salat maghrib, isyak dan subuh. Kerana salat-salat itu memang dibaca dengan kuat ataupun dibaca dengan nyaring. Sebab apa? Sebab bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Baik. Disebutkan juga dalam Sahih Bukhari bahawa Abu Hurairah berkata, dalam setiap solat ada bacaannya. Apa-apa yang baginda Nabi pendengarkan, yakni membacanya dengan nyaring, kami pun mempendengarkannya, iaitu membaca dengan suara nyaring. Manakala apa-apa yang baginda samarkan, iaitu membacanya secara perlahan, maka kami pun membacanya dengan perlahan. Jadi maknanya ikut apa yang Nabi baca. Nabi baca kuat, kami baca kuat. Nabi baca pelan, kami baca pelan. Dan ada riwayat daripada Abu Nu'aim Al-Mujmir katanya, aku solat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin lah. Dia baca. Kemudian dia menyatakan amin. Lalu orang lain pun amin jugalah lepas Fatihah. Setiap kali nak sujud, dia ucap Allahu Akbar. Dan ketika bangun dari duduk, dia ucap Allahu Akbar. Setelah bagi salam, dia berkata, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya aku orang yang lebih serupa solatnya dengan Rasulullah SAW daripada kamu. Jadi pada riwayat ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah bila dia solat, lepas solat dia kata, inilah aku solat ni serupa macam Nabi solat. Aku ikut sebiji. Dan dalam solatnya itu, bismillah dia baca kuat. Sebelum dia baca ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Fatihah. Dia baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sampai habis. Baik. Jadi maknanya daripada dalil-dalil yang kita nyatakan tersebut, bahawa kita berpegang bahawa bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada surah Fatihah, maka dengan sebab itu tidak boleh kita meninggalkan membaca bismillah. Baik. Bagaimana kalau terlupa baca bismillah? Setelah kita menyatakan bismillah tu wajib, maka kena baca. Kalau terlupa baca bismillah lalu teringat setelah selesai solat atau di akhir solat, maka tak cukup untuk dia sekadar mengulangi bacaan basmalah saja. Tapi dia wajib ulang bacaan Fatihah yang lengkap termasuk basmalah. Dia kena ulang balik. Kalau dia tak baca bismillah, dia kena ulang balik baca bismillah sampai lengkap, sampai baca Fatihah dengan sempurna. Baik. Ummu Salamah mengatakan, dia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah. Lalu dia menjawab baginda membaca ayat demi ayat satu persatu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan sampai habis. Baik. Jika orang yang sedang solat diam di tengah-tengah baca Fatihah, sama ada lama atau sekejap, dan dia bermaksud untuk memutuskan bacaannya, maka terputuslah bacaannya. Dia hendaklah mengulangi baca Fatihah daripada awal. Sekiranya di tengah-tengah baca Fatihah itu dia membacakan zikir atau ayat Quran lain yang tidak termasuk dalam tuntutan solat, maka dia juga hendaklah mengulangi bacaan Fatihah semula. Kalau dia baca Fatihah ni, tengah-tengah ayat ni dia tampuk ayat lain, maka dia kena ulang balik daripada awal surah Fatihah tersebut. Jika makmum yang sedang baca Fatihah membetulkan bacaan imam yang keliru, atau memberitahu imam ketika imam diam dan tak dapat melanjutkan bacaannya, maka bacaan Fatihah makmum tersebut tidak terputus dan boleh disempurnakan kerana perkara yang dilakukan itu termasuk dalam tuntutan solat. Kita sebut tadi kalau kita baca surah Fatihah, tak boleh kita break masuk ayat lain kemudian sambung, tak boleh. Lepas tu kita kena ulang balik. Tetapi dalam solat jemaah, kita tengah baca Fatihah Maliki Yaumiddin, tiba-tiba imam baca salah. Kita perbetulkan baca imam. Imam duk confuse dia, kadang-kadang dia lari ayat tu. Qul ya ayyuhal kafirun.
Patut la a'budu ma ta'budu, imam baca a'budu ma ta'budu. So kita nak baca Fatihah ni Maliki Yaumiddin, kita tegur imam la a'budu ma ta'budun. Bila kita tegur maknanya kita masuk satu ayat celah-celah Fatihah. Boleh tak kita sambung lepas tu, lepas kita tegur kita bersambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun kita kena start daripada mula? Jawapannya boleh sambung. Boleh sambung, tak perlu start daripada mula. Sebab apa? Sebab penting untuk kita membetulkan baca imam, lalu kita kembali kepada bacaan kita untuk sambung semula. Tapi kalau kita saja masukkan zikir, ayat, doa, celah-celah surah Fatihah, maka tak boleh. Itu menyebabkan kita kena ulang semula. Itu beza dia. Baik. Kemudian membaca surah Fatihah. Boleh dijelaskan sedikit tentang surah Fatihah. Akhir-akhir ini, segelintir umat Islam kurang ambil berat soal rukun qauli dalam solat, seperti membaca surah Fatihah. Ada yang sekadar membacanya dalam hati. Ada yang membacanya dalam keadaan tidak bertepatan dengan makhraj huruf dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang ada orang ni ditambil berat tentang surah Fatihah. Dia baca dalam hati je. Adakah sah baca Fatihah dalam hati? Jawapannya tidak sah. Ada orang dia baca pula tidak kena dengan makhraj. Adakah sah solatnya? Kalau dia baca Fatihah tak kena dengan makhraj, tak sah. Sebab surah Fatihah ni termasuk rukun qauli yang wajib dibaca. Maka dengan sebab itu solat tidak sah kalaulah bacaan Fatihah itu tak sempurna, kerana bacaan surah Fatihah adalah rukun yang perlu ditunaikan syarat-syaratnya dengan sempurna. Baik. Surah Fatihah termasuk dalam kategori surah Makkiyah, iaitu Al-Quran, ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Dan surah ini mengandungi 7 ayat menurut ijma' ulama. Surah ini dinamakan sebagai Fatihah, berikutan Al-Quran dimulakan dengannya, iaitu dari sudut susunan surah Al-Quran. Surah Fatihah berada pada permulaan. Bab Fatihah itu maksudnya pembukaan. Maka dengan sebab itu, oleh kerana surah Fatihah itu doa awal, maka dia dinamakan surah Al-Fatihah. Dari sudut susunan mushaf lah, bukan dari sudut penurunan Quran pada Nabi. Tapi dari sudut susunan mushaf itu, Fatihah memang doa awal. Itu yang pertama. Jadi dia kira induk pada Quran lah, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahawa surah ini dinamakan sebagai Fatihah kerana Al-Quran dimulakan dengannya. Surah pertama dalam Quran. Dan ia juga surah yang dibaca ketika menunaikan salat. Kita memang wajib baca. Jadi Fatihah ni memang paling banyak lah kita baca. Surah Fatihah mempunyai banyak nama. Antaranya Ummul Kitab. Nama surah Fatihah ni antaranya Ummul Kitab. Ni ibu. Ibu kepada kitab. Ataupun induk. Sab'al Masani. Apa itu Sab'al Masani? Sab'al Masani makna 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang waktu bila? Waktu solat lah. 7 ayat ni memang kita kena ulang. Kita kena baca sentiasa dalam solat. Itu kata Sab'al Masani. Dan surah Fatihah juga dinamakan sebagai Ummul Kitab. Kerana surah ini mengandungi kaedah asas bagi ayat Al-Quran secara keseluruhan. Manakala ia dinamakan sebagai As-Sab'ul Masani kerana ia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam solat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah masuk waktu Zuhur. Kita bagi laluan. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Apakah hukum membaca Fatihah dalam solat, terutamanya bagi makmum masbuk? Membaca surah Fatihah dalam solat merupakan satu perkara yang wajib dan ia termasuk dalam salah satu rukun qauli dalam solat. Rukun qauli wajib dibaca pada setiap rakaat oleh sesiapa sahaja yang mendirikan solat. Sama ada dia seorang imam, dia seorang makmum, ataupun orang yang menunaikan solat secara sendirian. Makna surah Fatihah ni memang kena baca. Tak kisahlah dia masbuk ke, dia makmum ke, dia solat seorang ke, dia kena baca surah Fatihah. Dan surah Fatihah ni dibaca sebanyak 17 kali sehari semalam, semasa menunaikan solat fardu 5 waktu. 17 kali ni sebab 17 rakaat kita buat. 2, 4, 4, 3, 4.
Nah, semua 17 lah. Jadi setiap rakaat itu ada bacaan surah Fatihah. Baik. Namun begitu, tuan-tuan, menurut ijma' para ulama, bagi makmum yang baru mula solat dalam keadaan imam sedang rokok, artinya makmum masbuk yang tak sempat baca Fatihah bersama imam, maka dia dikira telah mendapatkan satu rakaat apabila sempat rokok berserta tamakninah bersama imam, meskipun dia tak sempat membaca Fatihah. Ini hukum bagi orang masbuk. Hukum masbuk ni macam mana? Dia sampai lewat. Dia takbir Allahu Akbar, baru nak baca Fatihah, baru nak bismillah, tiba-tiba imam rakaat. Jadi apakah dia perlu meneruskan bacaan surah Fatihah? Tak perlu. Sebab dia masbuk. Lalu dia rakaat bersama imam. Rakaat bersama imam ni makna tamakninah rakaat bersama imam. Begitu. Tamakninah rakaat bersama dengan imam. Maka barulah dia dapat rakaat walaupun dia tak membaca Fatihah. Dia tak sempat baca. Dia sampai takbir ihram Allahu Akbar, baru nak baca imam rakaat. Dia pun rakaat sama imam, sempat tamakninah dengan imam. Maka dia dapat rakaat tersebut walaupun dia tak sempat baca Fatihah kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu dalam kaedah makmum masbuk. Tapi dengan syarat apa tadi? Seulang sekali lagi. Syarat dia rakaat tu tamakninah rakaat bersama imam. Sebab yang ni kadang banyak berlaku. Dia baru Alhamdulillah Rabbil Alamin, imam dah rakaat. Dia baca lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, lepas tu dia baru rakaat. Bila dia nak rakaat saja imam dah i'tidal. Maknanya dia tak sempat betul-betul tamakninah rakaat bersama imam. Maka dia tidak dikira mendapat rakaat tersebut. Dia tak dapat. Nanti ni kita tambah satu rakaat lagi. Mana rakaat tersebut dia tak dapat. Kalau dia selisih dengan tok imam. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang dia tak boleh selisih, dia kira dapat. Tak boleh. Dia kena syarat dia rakaat berserta tamakninah dengan imam. Barulah dia dapat rakaat tersebut. Baik. Ibnu Muzir dalam kitabnya Al-Awsat mengatakan jumhur ulama bersepakat bahawa setiap makmum yang mendapati imam sedang rakaat lalu dia rakaat bersamanya, maka dia dikira telah mendapatkan rakaat tersebut dan telah membaca Fatihah walaupun dia tak baca. Jadi makna dia kira dapat rakaat dan dia kira macam dia inilah dikecualikan daripada Fatihah. Sesuatu yang perlu diberi penekanan juga dalam hal ini ialah rakaat hanya dikira apabila makmum yang masbuk sempat rakaat dengan tamakninah bersama imam. Itu kita sebut tadi. Kena tengok betul-betul ni. Hak dapat rakaat itu ialah orang yang sempat rakaat berserta tamakninah dengan imam. Kalau tak dapat hak ni, maknanya tak dapat rakaat. Itu. Manakala makmum masbuk yang tak sempat rakaat dalam keadaan tamakninah sama imam, rakaat tersebut tidak dikira bagi makmum tersebut. Dia tak dapat rakaat itu. Walau bagaimanapun terdapat sebilangan orang dalam kalangan masyarakat yang masih kurang jelas tentang perkara ini, sehingga didapati bahawa ada makmum yang sudah menganggap mendapat rakaat walhal dia hanya berselisih je dengan imam, iaitu imam sudah bangun daripada rakaat untuk i'tidal, manakala makmum masbuk tadi baru nak turun rakaat atau makmum tersebut tidak sempat rakaat secara tamakninah bersama-sama imam. Baik. Hujjah atau dalil yang mewajibkan membaca surah Fatihah pada setiap rakaat adalah solat ialah hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Fatihah. Begitu juga hadis Nabi yang mengajar perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam salat. Nabi ajar, termasuk yang Nabi ajar adalah surah Fatihah. Baik. Al-Imam At-Tirmizi ketika mana mengulas hadis Nabi SAW berkata, beramal dengan hadis berkenaan membaca Fatihah di belakang imam berarti mengikuti pendapat kebanyakan ulama sama ada dalam kalangan sahabat maupun tabi'in. Itu juga pendapat yang digunakan oleh Imam Malik, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka semua berpendapat wajib bagi makmum membaca Fatihah di belakang imam. Jadi maknanya walaupun solat berjemaah pun sebagai makmum pun dia kena baca juga surah Fatihah. Walaupun ayat lain tak perlu baca, dia perlu baca surah Fatihah saja.
Oleh itu berdasarkan kepada beberapa hadis yang dijelaskan, jelaslah bahawa dalam solat jemaah pun makmum diwajibkan untuk baca surah Fatihah di belakang imam. Sehubungan dengan itu dalam solat jemaah, imam disunatkan diam sebentar setelah selesai membaca Fatihah dalam solat jahar, iaitu solat subuh, maghrib, isyak, untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah. Jadi maknanya, dalam mazhab Syafi'i menyatakan, makmum ni, dia kena juga baca Fatihah. Walaupun dia makmum. Jadi, dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan, oleh demikian, sebagai tu imam ni, bila dia habis baca Fatihah, sebab makmum ni, first kali dia nak dengar imam baca Fatihah. Bila imam habis baca Fatihah, baru dia baca Fatihah. Waktu tu imam baca surah lah. Okey, dia tak perlu baca surah, dan tak perlu baca Fatihah saja. Tuan-tuan, jadi, bila mana imam selesai baca Fatihah, disunatkan bagi imam untuk diam sebentar, untuk memberi laluan kepada makmum baca Fatihah dalam keadaan mereka tidak terganggu. Begitu. Itu sunatlah, sunat. Imam ni lepas dia baca Fatihah, amin, dia pun diam sebentar, untuk bagi ruang orang belakang baca Fatihah. Sebab makmum pun nak kena baca Fatihah. Baik. Dalam surah Fatihah terdapat 14 tanda sabdu, dan 3 daripadanya terdapat pada basmalah. Tanda sabdu ni tanda syaddah. Semua tanda sabdu hendaklah dibaca secara sempurna, kerana huruf yang bersabdu sebenarnya mempunyai 2 huruf. Huruf sadu ni dia ada 2 huruf. Itu sabdu tu. Sesiapa yang meninggalkan satu sabdu atau satu huruf daripada Fatihah, atau menggantikan satu huruf dengan huruf lain, seperti mengganti bacaan waladhdallin dengan walazzallin, maka bacaan tidak sah. Lalu salat pun tak sah. Jadi maknanya, kalau dia tinggal satu huruf daripada surah Fatihah, sabdu dia tinggal. Sabdu tu 2 huruf. Contohnya, iya. Iya tu mana, iya tu ada 2. I satu, iya satu. Tapi kalau dia baca iya saja, iya, batal Fatihah dia. Sebab dia sudah menghilangkan satu huruf, yang juga maknanya juga akan berbeza. Dia akan lari makna. Maka dengan sebab itu kena baca bagi betul-betul. Ada sabdu iya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun ada sabdu. So ada 14 sabdu yang nak kena jaga. Oleh sebab itu, setiap individu Muslim wajib mempelajari bacaan surah Fatihah agar dia dapat membacanya secara sempurna, kerana ia melibatkan sah atau batal salat yang didirikan. Seseorang adalah belajar daripada seorang guru yang mengetahui dan menguasai tajwid dan cara membaca Fatihah, supaya dia dapat baca Fatihah dengan makhraj yang tepat dan benar, sehingga tiada satu huruf pun dibaca dengan salah, yang menyebabkan lari makna. So kita kena, dia Fatihah ni tuan-tuan, memang kena baca bagi betul. Ikut survey yang pernah dilakukan oleh bahagian HL pelajar terhadap pelajar, 1000 lebih pelajar, diuji mereka ini untuk baca Fatihah. Satu keputusan, satu result yang sangat mengejutkan. Sebab apa? Yang lulusnya hanyalah 6% saja daripada 1000 lebih. Kalau tak lulus Fatihah ni, tak luluslah solat. Solat tidak sah. Sebab Fatihah itu merupakan salah satu daripada ayat surah Fatihah. Jadi maknanya, kalaulah baca dengan tak sempurna, maka tidak sah. Sebab itu, kita patut buatlah satu, orang kata, klinik Fatihah. Kan? Itu baru Fatihah, ya? Belum lagi tahiyat akhir. Kalau cek seorang-seorang tu tak tahulah. Kalau Fatihah pun 6% yang lulus, lain tak lulus, macam mana sembahyang nak sah? Kan? Tahiyat akhir belum lagi. Tahiyat akhir juga rukun. Jadi kita boleh buatlah klinik Fatihah ke apa ke.
bagi ajar untuk baca dengan betul, terutama makhraj. Okey. Apatah lagi apabila seseorang dilantik menjadi imam, maka menjadi kewajipan baginya untuk memastikan agar bacaan Fatihah tepat dan betul. Oleh itu, imam masjid adalah terdiri daripada mereka yang paling mengetahui segala permasalahan salat dan betul bacaan Fatihah, serta bukanlah dilantik daripada mereka yang hanya sekadar takat muat saja, iaitu yang tak betul bacaan Fatihahnya. Seorang imam mencari dan menuntut ilmu untuk menyempurnakan ibadahnya dan bukan hanya sekadar memenuhi tugas semata-mata. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah kita lihat perkara yang berkaitan dengan surah Fatihah. Ada banyak lagi sebenarnya. Surah Fatihah mengandung rupa ayat. Fatihah ada rupa ayat. Nanti kita akan bincanglah pada kuliah akan datang, sebab kita nak buka pada persoalan terlebih dahulu. Dipersilakan sesiapa yang nak bertanya soalan. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Baik. Ada tak? Tak ada. Baik, kalau tak ada kita berhenti sekadar itu dan kita akan solat qabliyah zuhur dulu. Kita akan qabliyah zuhur 2 rakaat. Baik, itu merupakan sunat muakkad. Lepas tu barulah kita akan solat zuhur secara berjemaah. Dan lepas solat zuhur berjemaah jangan lupa pula solat ba'diyah zuhur. Yang muakkadnya 2 rakaat. Sekurang-kurangnya lah. Baik, jadi sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap, saya maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.